Inilah Adam. Dia menghidapi penyakit gout. Cubalah Ural. Ia boleh membantu untuk mencegah pengkristalan asid urik dalam terapi gout. Ural, pengekali air kencing yang berkesan untuk gout. Hai, Assalamualaikum. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 19 Januari 2024 bersama saya Pia Nadia. Malaysia kini meraih pingat gangsa dalam Anugerah Putra Arya Brands tahun ini untuk populariti penjenamaannya pada tahun 2023. Portal berita tersebut dinamakan sebagai pemenang tempat ketiga bagi kategori rangkaian media sekaligus membawa pulang trofi dan sijil. Pemegang juga dibenarkan menggunakan logo rasmi anugerah itu untuk mengiklankan dirinya sebagai jenama pilihan rakyat. Malaysia kini berkongsi tempat yang sama dengan Sinar Harian, Majoriti 7 dan Bernama, manakala pingat perak dimenangi oleh The Sun. The New Straits Times dan Berita Harian kedua-duanya memenangi pingat emas bagi kategori tersebut. Menurut pengerusi penganjur Johnny Mann, mereka percaya Malaysia kini dipilih oleh pengguna kerana ia dianggap sebagai platform rakyat. People like to look at Malaysia Kini from various reasons, because I like to look at Malaysia Kini as a very investigative type of media. Yeah, and hence because of that, I think it's a brilliant platform for us to be part of it. We are the association, the 4As is non-political, it's apolitical. It's not about politics, but it's about reach. How do you reach the people? That's all. So we think it's a very good platform. That's why we invited Malaysia Kini to this. Man berkata terdapat kira-kira 150 anugerah merentasi 24 kategori dengan pemegang dipilih oleh lebih 12,000 responden yang menyertai pengundian dalam talian yang dijalankan tahun lepas. Ketua Operasi Malaysia Kini Tam Sin Hau mewakili portal berita itu untuk menerima anugerah berkenaan semasa majlis makan malam yang diadakan di sebuah hotel di Petaling Jaya malam semalam. Tam berkata Malaysia kini berbesar hati menerima anugerah tersebut dan mengucapkan tahniah kepada ahli pasukannya atas kerja keras dalam membina jenama yang diiktiraf. I think Malaysia Kini is very honoured and glad that we have received this award, especially that this is actually based on the votes from the people. So it's very significant in the sense that it really shows that Malaysia Kini is a widely recognised brand. It is also basically a recognition to the kind of quality journalism and good journalism that we are doing. Tam berkata tahun ini juga merupakan ulang tahun ke-25 Malaysia Kini dan mereka merancang untuk terus berusaha sebagai portal berita yang dipercayai dalam negara. We achieve what we have today because of our founders, because of the dedication and the sacrifices that they made. Not only that, more importantly, this is a result of our work, the Malaysia Kini team. So for the target for Malaysia Kini, I guess is for us to continue to grow, to maintain to be the number one. We are already the number one in market in terms of traffic. We will try to strive to maintain that status, but more importantly, in terms of quality of our journalism, we really want to improve and basically make Malaysia Kini a better recognized brand name around the world. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memberitahu bahawa Peguam Najib Razak boleh mengemukakan permohonan untuk membebaskannya atau dilepas tanpa dibebaskan di NAA pada September depan. Ia berhubung representasi bekas Perdana Menteri itu untuk menggugurkan kes pengubahan wang haram yang membabitkan dana SRC International Sedang Berhad (SRC) yang berjumlah 27 juta ringgit. Hakim Kim Munyandi menetapkan 5 hari pada September depan untuk perbicaraan penuh terhadap 3 pertuduhan membabitkan bekas Menteri Kewangan itu. Munyandi menetapkan tarikh itu selepas Timbalan Pendakwa Raya Ashraf Adrin Kamarul memberitahu mahkamah pihak pendakwaan masih belum membuat keputusan mengenai representasi yang difailkan bagi pihak Najib. Sebelum ini, Ketua Peguam Bela Muhammad Syafiee Abdullah memberitahu mahkamah bahawa 3 pertuduhan pengubahan wang haram itu perlu digugurkan kerana kes itu telah tergantung selama hampir 6 tahun sejak 2018. Syafiee mengulangi permohonannya supaya mahkamah memberikan pembebasan penuh atau DNAA kepada Najib sebaik mendengar permohonan pendakwa raya untuk mendapatkan masa tambahan bagi memutuskan representasi tersebut.
Hakim seterusnya memberitahu Peguam Najib bahawa mereka boleh memohon semula pembebasan penuh atau DNAA pada tarikh perbicaraan penuh jika pendakwa raya masih belum membuat keputusan sama ada untuk menggugurkan pertuduhan terhadap Najib. Kes pengubahan wang haram SRC yang membabitkan dana 27 juta ringgit adalah berbeza dengan kes rasuah yang membabitkan dana 42 juta ringgit SRC terhadap Najib yang menyaksikan dia disabitkan kesalahan dan dipenjarakan selama 12 tahun pada Ogos 2022. Pada 3 Februari 2019, Najib mengaku tidak bersalah atas 3 pertuduhan pengubahan wang haram yang melibatkan dakwaan menerima hasil daripada aktiviti haram yang berjumlah 27 juta ringgit melalui 3 akaun banknya. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 4-1-A Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Sementara itu, dalam kes yang berlainan, pihak pendakwaan kes Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Maknor membantah permohonan pembelaan untuk menangguhkan perbicaraan kes itu di Mahkamah Session Selayang. Ia membabitkan kes Sanusi yang berdepan 2 pertuduhan menghasut berhubung isu pelantikan Menteri Besar Selangor dan penubuhan Kerajaan Perpaduan. Timbalan Pendakwa Raya Masri Muhammad Daud berkata, tindakan pihak pembelaan memfailkan notis usul pada 11 Januari lepas untuk memindahkan kes ke Mahkamah Tinggi Shah Alam bukan satu alasan yang perlu dipertimbangkan bagi menangguhkan perbicaraan. Menurut Masri, pemfailan notis usul yang dibuat pada saat akhir semasa kes menghampiri tarikh bicara menunjukkan sikap Sanusi yang sengaja mahu melengahkan perbicaraan sedangkan semua tarikh perbicaraan telah dipersetujui oleh pihak-pihak di mahkamah. Jelasnya lagi, pihak pembelaan mempunyai masa 6 bulan untuk menfailkan notis usul berkenaan selepas Sanusi didakwa di mahkamah pada 18 Julai tahun lepas. Masri berhujah demikian di hadapan Hakim Nur Rajah Mat Zain ketika sebutan kes tersebut semalam. Mahkamah sebelum ini membenarkan permohonan Sanusi untuk menangguhkan perbicaraan kes itu yang sepatutnya bermula semalam dan hari ini atas alasan keluar negara untuk tugasan rasmi. Terdahulu, Peguam Awang Armada Jaya Awang Mahmud yang mewakili Sanusi memohon supaya mahkamah melapangkan perbicaraan yang ditetapkan pada 5 Februari depan sementara menunggu permohonan untuk memindahkan kes itu diputuskan di Mahkamah Tinggi. Menurut Awang Armada Jaya, permohonan untuk memindahkan kes dibuat setelah meneliti segala dokumen yang diberikan oleh pihak pendakwaan. Sanusi didakwa telah menyebut perkataan menghasut di Simpang 4 Taman Selayang Mutiara, Kampung Bendahara, Gombak 11 Julai tahun lepas. Kedua-dua pertuduhan itu mengikut Seksyen 4-1-B Akta Hasutan 1948 yang boleh dihukum mengikut Seksyen 4-1 Akta Sama yang membawa hukuman denda sehingga RM5,000 atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Baik, berita seterusnya, Sultan Kelantan Sultan Muhammad ke-5 sah menarik balik gelaran darjah kebesaran Setia Mahkota Kelantan yang dikurniakan kepada bekas Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM Muhammad Agus Yusof. Perkara itu disahkan oleh Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan Nazran Muhammad kepada Malaysia Kini selepas beberapa hari maklumat itu tular. Untuk rekod, darjah kebesaran Setia Mahkota Kelantan membawa gelaran Datuk Paduka. Agus bagaimanapun boleh terus menggunakan gelaran Datuk kerana turut mempunyai gelaran dari negeri lain iaitu darjah Indera Mahkota Pahang. Menurut Warta Kerajaan bertarikh 28 Disember itu, penarikan balik gelaran dari Kelantan berkuat kuasa pada 2 Disember lepas. Bagaimanapun tiada sebab yang dinyatakan. Agus, bekas ahli akademik yang menyertai kerajaan sebelum ini terpalit dalam kontroversi dakwaan berbuah lucah dengan pegawai JKOM Abdul Wahab Abdul Kadir Jailani. Kertas siasatan polis terhadap Agus sudah berada di tangan Jabatan Peguam Negara AGC untuk diputuskan sama ada akan dituduh atas kesalahan gangguan seksual di mahkamah. Agus dan Wahab sebelum ini pernah tampil dalam sidang media bersama mendakwa video tersebut telah disunting. Malaysia Kini telah menghubungi Agus bagi mendapatkan komennya melalui panggilan telefon tetapi tidak berangkat. Dalam perkembangan lain, Menteri Besar Negeri Sembilan Aminuddin Harun menafikan spekulasi terdapatnya langkah Seremban yang dikatakan untuk menumbangkan kerajaan negeri sedia ada.
Aminuddin ketika ditanya wartawan mengenai perkara tersebut menjelaskan dia tidak tahu menahu mengenai berita itu dan tidak berminat untuk melayan perkara berkenaan. Langkah seremban. Saya pun tak dengar. Saya tak dengar. Tak dengar. Kiranya ada lah kan untuk dikatakan langkah seremban tu untuk kembangan kerajaan Negeri Sembilan. Saya tak dengar pun. Jadi saya tak nak komen dah. Saya jalan. Sementara itu, Pengerusi UMNO Negeri Sembilan Jalaluddin Alias yang turut hadir bersama Aminuddin dalam majlis yang sama menyangkal dakwaan sedemikian. Menurutnya, ia hanyalah satu provokasi dalam usaha mengugat keharmonian kerajaan negeri. Saya jawab senang saja, jangan buang masa dengan soalan yang macam ini. Sekarang di Negeri Sembilan, saya dengan Yang Amat Muhammad Menteri Besar sudah ada mempunyai persefahaman yang sangat baik untuk menguruskan kerajaan Negeri Sembilan di bawah kerajaan perpaduan, dan kita telah sebulat suara mahukan Datuk Seri Aminuddin Harun sebagai Menteri Besar. That's it. Okey, ada lagi langkah tidak ada langkah banyak, langkah potang ada, langkah sekamat ada. Langkah foundation lah luar ni. Jadi kiranya itu adalah apa tu? Kabar angin lah kiranya. Ini bukan kabar ini adalah Tak tahu apa cerita. tiba-tiba ada langkah-langkah ni apa cerita. Kalau ada langkah ini saya pun tak datang. Takkan saya nak jumpa orang yang nak buat langkah. Dengan ucapan saya tadi bahawa kestabilan ini penting untuk rakyat, dan rakyat sudah rasa bagi tempoh 6 bulan ini kestabilan politik di Negeri Sembilan telah memberi manfaat yang sangat baik kepada sejahtera rakyat. So saya tidak fikir bahawa usaha-usaha untuk mengganggu-gugat kestabilan ini. Aminuddin dan Jalaluddin ditemui selepas hadir pada Majlis Ramah Mesra Pemimpin bersama nelayan Negeri Sembilan di Auditorium Pejabat Daerah dan Tanah Port Dickson semalam. Dewan Undangan Negeri Sembilan ketika ini diwakili 14 adun daripada BN, 17 dari PH dan 5 daripada Perikatan Nasional PN dengan majoriti mudah membentuk kerajaan adalah 19 kerusi. Dalam pada itu, Naimah Khalid berkata keluarganya tidak pernah menyembunyikan sebarang pemilikan aset luar negara yang diperoleh daripada aktiviti perniagaan dan pelaburan yang sah sejak sebelum suaminya, Daim Zainuddin, terlibat dalam politik. Isteri bekas Menteri Kewangan itu berkata demikian sebagai menjawab laporan Malaysia Kini mengenai dokumen bocor yang mendedahkan kewujudan satu lagi akaun luar pesisir yang bernilai ratusan juta ringgit milik mereka. Naimah mendakwa laporan itu ditulis dalam nada sensasi untuk menimbulkan persepsi bahawa wujudnya sebarang salah laku. Dakwa Naimah lagi mencemarkan nama baik seseorang dengan tuduhan dan persepsi tersirat tanpa memberikan bukti yang dapat dipercayai adalah salah dan tidak beretika. Dalam kenyataan media yang dikeluarkan melalui peguamnya, Naimah berkata berita yang dikeluarkan menunjukkan ke arah pembunuhan karakter dengan berselindung sebagai sebuah laporan. Menurut dokumen terbaru diperolehi Konsortium Wartawan Penyiasatan Antarabangsa ICIJ dan dikongsi dengan Malaysia Kini, amanah itu ditubuhkan atas nama dua anak lelaki Naimah dan Daim iaitu Muhammad Amir Zainuddin dan Muhammad Amin Zainuddin. Kebocoran daripada penyedia perkhidmatan di Kepulauan Cayman menunjukkan bahawa sehingga 2020 terdapat aset bernilai kira-kira 244.06 juta ringgit yang dipegang dalam ZA Star Trust milik ketiga-tiga mereka. Ia juga menunjukkan bahawa ZA Star Trust menerima pinjaman sebanyak 227.53 juta ringgit daripada Adam Zeta Trust tetapi tidak ada butiran mengenai tujuannya atau siapa pemilik Adam Zeta Trust. Maklumat terkini memberi gambaran bahawa aset di luar pesisir tersebut sebelum ini dikaitkan dengan Daim dan melalui maklumat yang terhad ia menunjukkan nilainya bawah 148.26 juta ringgit. Naimah turut mempersoalkan kewajaran membincangkan isu kewangan peribadi seseorang individu ketika tiada jenayah dilakukan. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Baik, ringkasan tadi mengakhiri penampilan saya di Kini TV. Saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada
kepada penonton di luar sana yang tidak jemu menyokong Sekilas Fakta dan Kini TV. Kepada kepimpinan tinggi Malaysia Kini, secara peribadi saya ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kerana memberi kepercayaan kepada saya untuk menjadi wajah utama Sekilas Fakta selama 1 tahun. Tempat jatuh lagi dikenang. Ini kan pula tempat bermain. Saya turut ingin memohon maaf atas segala kekurangan sepanjang menjadi pembaca berita anda. Sekian sahaja daripada saya, Pia Nadia untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.